Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas limpah nikmat kurnia yang Allah selalu berikan. Hari ini kita masih boleh bernafas, boleh bangkit tidur, boleh tidur lagi, boleh jalan, boleh makan. Makan pula boleh makan banyak. Alhamdulillah, Allah tak tarik nikmat kita. Allah bagi kita lagi duduk bernafas di atas muka bumi ini. Mari kita ranjatkan rasa syukur kepada Allah. InsyaAllah. Saya Danis Fadullah bin Ahmad dari Fakulti Pengajian Islam yang berada di dalam program Diploma Syariah. Pada hari ini saya akan menceritakan atau menyampaikan atau membahaskan tentang satu tajuk yang agak menarik. Tajuk kita Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Apa itu mukjizat? Selalu dengar mukjizat para nabi, mukjizat tu, mukjizat ni. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim. Tapi kita tak tahu apa maksud mukjizat ni. Hari ini saya akan cerita sikit maksud mukjizat. Sebelum kita masuk dalam tajuk mukjizat Al-Quran ni, saya nak cerita tentang mukjizat tu sendiri. Apa itu mukjizat? Mukjizat ni adalah perkara luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi, para Nabi. Namun contoh yang Allah berikan kepada Nabi ni, contoh ada Nabi Musa lah, iaitu mukjizat tongkat dia, yang boleh belah laut, yang boleh tukar jadi ulang, yang boleh bercakap lah, dan macam-macam lagi lah. Contoh lagi mukjizat Nabi Muhammad sendiri, iaitu mukjizat Al-Quran, yang sempurna, ada segalanya. Namun tapi dalam konteks ni, mukjizat Al-Quran ni bukan nak tunjuk kepada para Nabi, dan bukan saya nak bahas tentang para Nabi. Saya nak cerita tentang mukjizat Al-Quran, tentang Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ni, mukjizat ni, dia bawa masuk kehebatan atau kelebihan yang ada pada Al-Quran tu sendiri. Okey. Apa pula Al-Quran ni? Kita duk sebut Al-Quran, kita duk baca Al-Quran, kita duk dengar orang baca Al-Quran, kita sembahyang nak baca Al-Quran. Apa maksud Al-Quran? Apa maksud dia? Maksud Quran adalah kitab suci umat Islam, iaitu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir dalam bahasa Arab. Maksud kat sini Allah wahyukan satu hukum kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril dah tolong jadi perantaraan. Dan juga secara mutawatir ni, orang kata secara beransur-ansur, dia turun sikit-sikit lah. Sikit-sikit, lepas tu orang mau kumpul-kumpul, jadilah satu kitab yang kita dah baca hari ni. Ada dulu dia turun sikit-sikit. Dan semestinya Al-Quran ni dia bahasa Arab. Kalau bahasa slang daripada Arab tu, dah bukan dia. Dah kita faham kan ni. Al-Quran ni dia diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah. Berapa tadi? 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, 23 tahun. 23 tahun, 30 juzuk Al-Quran. Jadi namakan mukjizat teragung kerana kehebatan dia. Al-Quran ni adalah mukjizat yang paling teragung sekali, yang pernah ada sekali. Sampai dia ada kelebihan dia. Tentu sebab dia teragung dan dia terhebat. Jadi dia ada banyak kehebatan dia. Jadi kita tengok satu-satu. Antara kehebatan yang ada pada Al-Quran ni, mukjizat dia adalah antaranya, dia tidak ada tandingan. Macam mana? Allah berfirman dalam ayat Quran, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan setanding dengan Al-Quran, mereka tidak dapat membuat dan mendatangkan setanding dengannya, walaupun mereka kerjasama. Allah kata apa? Hang manusia ataupun hang jin, tak ada satu pun yang mampu nak buat setanding dengan Al-Quran ni. Apa bergabung kerjasama sekalipun, tak akan mampu. Bukan sekat standing sikit pun tak sama dengan Al-Quran ni. Manusia dan jin tak mampu buat, dan tak akan pernah mampu sampai bila-bila. Okey.
Yang seterusnya ni kita tengok. Orang yang apa lagi kelebihan yang ada. Seterusnya dah kita tengok orang yang membaca, menghafal, melihat, memegang Al-Quran ni dah dapat pahala. Tu kelebihan dia. Kalau kita baca novel, kita pegang novel, belum tentu kita dapat pahala. Kita pegang novel, kita tengok novel, tengok majalah, kita susun, belum tentu dapat pahala. Apatah kita baca, belum tentu lagi dapat pahala novel cinta-cinta tu. Belum tentu dapat pahala. Tapi Quran, yakni yakin, kita pegang saja pun dapat pahala. Kita tengok dari jauh pun dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca. Nabi kata apa? Al-Quran ni, satu huruf tu 10 pahala. Satu huruf tu dah 10 pahala. Kalau kita baca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, surah Baqarah ayat pertama, dah ada 3 itu, lebih kurang 30. Kalau satu, kalau kita takkan kita nak baca Alif Lam Mim saja. Kalau kita baca satu muka surat tu, dah berapa dah? Dah ganjaran dan kelebihannya. Al-Quran ni betapa dahsyatnya. Okay, kita tengok yang ketiga. Apa lagi mukjizat dan kelebihan Al-Quran ni? Jadi kita tengok. Al-Quran dia juga merupakan petunjuk kepada kebenaran. Dia membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Apa maksud kegelapan ni? Maksud dia zaman jahiliah dulu lah. Zaman jahiliah dulu adalah zaman yang gelap bagi hamba-hamba, bagi wanita-wanita, gelap bagi mereka zaman tu. Tapi kalau bagi jenis kalau kita sebut datuk-datuk lah, jenis datuk-datuk tu tak ada masalah. Jadi waktu tu zaman yang sangat gelap, dan Al-Quran ni lah yang membawa kepada cahaya, yang membawa kepada keadilan dan kebenaran tu. Al-Quran lah yang bawa. Kalau dulu budak perempuan, bayi perempuan dibunuh setelah lahir, turunnya Al-Quran, perkara tu tak jadi. Judi, riba, rasuah, semuanya menjadi. Semuanya berleluasa. Tapi sebab ada Quran ni, benda tu tak jadi. Dan tak ada orang ditindas. Al-Quran dia membawa kita kepada kebenaran ni. Kebenaran yang nyata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kitab yang tiada keraguan dan menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Surah Baqarah ayat 22. Dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang tak bertakwa, tak ada petunjuk lah. Okay, kita tengok pada yang keempat pula. Apa lagi mukjizat dan kelebihan Quran ni? Al-Quran sumber hidayah bagi kebahagiaan hidup umat Islam. Kat dunia maupun akhirat, dia adalah sumber hidayah. Macam mana nak kata? Dia adalah sumber hidayah. Jadi sumber rujukan kita. Semua benda ada dalam tu. Bab dunia ni, bab sains, fizik, kimia, biologi, lahirnya manusia tu, daripada titis air mani, semua tu ada dalam Quran. Betul apa lagi? Dalam kimia, tentang air-air ada dalam Quran. Malahan algebra juga ada dalam Quran. Algebra dalam matematik, matematik tambahan dan juga matematik. Yang dikatakan sumber rujukan kita. Kita gunakan dia untuk rujuk segala-galanya. Sebab dia dah sempurna. Al-Quran ni dah sempurna. Cuma kita yang tak mana rujuk. Kita gagah nak rujuk ahli falsafah yang kita tak kenal pun. Yang belah mana, belah barat mana tu. Okey. Sambung lagi ya. InsyaAllah kita sambung. Manusia belum mampu nak menyelami dan menerokai rahsia Al-Quran secara menyeluruh sehingga hari ini. Ini membawa maksud kehebatan, kesaktian dan keagungan serta keunggulan Al-Quran ni secara tersendiri sangat-sangat luas dan mendalam sehingga dia kekal terpelihara. Kat sini manusia walaupun dah beribu tahun kali pun duk mengkaji tentang Al-Quran ni, tak akan pernah habis. Macam minum air kat laut. Malah lebih lagi. Macam beribu-ribu orang minum air kat laut dan tak habis-habis juga air tu. Sini Allah pelihara Al-Quran ni sampai hari kiamat. Orang kaji terokai sampai sekarang tak pernah habis. Ada macam-macam tafsiran, ada macam-macam kajian, tapi tak akan pernah habis. Betapa luas dan mendalamnya Al-Quran hari ini.
Membaca Al-Quran ni, dia juga boleh mendatangkan manfaat syafaat kepada kita. Rasulullah bersabda yang berapa maksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Kat sini dia kata dia akan jadi syafaat. Esok bila kita dah tak ada esok kat dunia ni, kita dah meninggal dunia lah, kita masuk kubur. Orang tanam kita. Waktu tu duit tak boleh bawa masuk kubur. Suami, isteri ke suami ke, makwa ke pakwa ke, tak boleh bawa masuk kubur. Harta kita paling kita sayang sekali pun kita tak boleh bawa masuk kubur. Apa ada yang kita boleh bawa masuk? Amalan kita lah, baca Quran. Lalu kita baca Quran apa? Selalu baca surah Al-Mulk. Tiap-tiap malam nak baca Al-Mulk. Quran tu tolong kita, dia jadi cahaya untuk kita dalam kubur. Esok kubur tu gelap, duduk dalam tanah tu gelap, tapi Al-Mulk tu menerangi kita. Di hari kiamat pula, kata bila kita dah Quran, dia akan jadi sebagai penolong kita lah di hari kiamat esok. Dia akan mempertahankan kita dan perjuangan kita. Dia sebut kita ni rajin baca Quran, kita rajin baca Quran. Kalau orang baca Quran, insya-Allah dapat syafaat nanti, insya-Allah. Okay, kita sambung insya-Allah. Yang terakhir sekali kesimpulan lah. Kat sini saya bagi kesimpulan lah. Masa pun dah mencukupi. Kesimpulannya adalah, marilah kita sama-sama banyakkan membaca Al-Quran, banyak mempelajari Al-Quran. Benda lain kita boleh belajar, benda lain kita boleh cari, tapi bab Quran kita tak sanggup nak duduk lama-lama, nak dengar lama-lama. Bab Quran kita tak boleh nak baca lama-lama. Kalau satu novel, dua novel tebal-tebal kita boleh habis, tapi bab Quran tak pernah katam-katam. Jadi waktu tu kita akan tertanya, di manakah, macam mana nak dapat tenang jiwa ni, macam mana nak tenang jiwa. Kita tanya kenapa jiwa kita tak tenang, kenapa jiwa kita tak tenang. Inilah antaranya kenapa jiwa kita tak tenang. Sebab kita tak jaga Quran ni dengan baik. Kita tak selalu baca dah. Dan kalau Quran ni, kalau sehari je kita tinggal dah, 10 hari dia tinggal kita. Sebab tu kita kena baca tiap-tiap hari. Kita tak nak dia tinggal kita. Kalau kita tak ada sekali pun, kita baca 1 ayat, 2 ayat pun dah mencukupi. Asalkan kita tak tinggal dia walaupun sehari. Kalau kita tinggal dia sehari, 10 hari tinggal kita. Kalau kita tinggal 2 hari, 20 hari. Sampai bila pun kita tak boleh baca tu. Akhir sekali, kata-kata daripada saya adalah, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa. Saya juga baru belajar lah. Seorang pelajar, seorang mahasiswa dalam proses pembelajaran. InsyaAllah kita kongsi ilmu sama-sama di masa akan datang lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.